Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung subtopik 2.3 berkaitan kesihatan sistem respirasi manusia. Kalau sebelum ini kita sudah tengok sistem respirasi manusia di mana berlakunya pertukaran gas di alveolus, hari ini kita belajar, kita tengok sedikit sebanyak mengenai cara nak jaga sistem respirasi kita, apa faktor yang menyebabkan sistem respirasi kita terjejas. Okey, pertama kita tengok dahulu bahan yang memudaratkan sistem respirasi. Memudaratkan maksudnya dia boleh memberi kesan buruk kepada sistem respirasi kita. Okey, udara yang kita sedut semasa bernafas mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Okey, contohnya yang pertama adalah tar rokok. Walaupun kita tak hisap rokok secara aktif, mungkin kita adalah perokok pasif. Okey, perokok pasif bermaksud kita berada di persekitaran orang yang merokok. Orang yang merokok itu membebaskan asap. Asap itu disedut oleh kita. Kita adalah perokok pasif. Okey, orang yang merokok secara langsung itu adalah perokok aktif. Okey. Kalau lihat gambar rajah ini adalah gambar peparu yang sihat. Okay? Ini adalah peparu yang dipenuhi dengan tar. Okay. Jadi, kalau kamu tengok di sini secara jelas, kita boleh nampak peparu yang sihat warna cerah, kan? Berbanding dengan peparu yang dah dipenuhi dengan tar. Nampak gelap warna hitam, kan? Okey? Okay, kita tengok penerangannya. Tar rokok ialah satu daripada bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Bila toksik, kita tahu benda tu adalah kita tak nak. Benda yang tak membawa faedah kepada badan. Okay. Tar rokok dalam udara sedutan melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernafasan seperti thorax, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchiole dan alveolus. Okey, kamu buka buku teks, kamu tengok di mana struktur thorax, pharynx, epiglottis, larynx semua ni. Okey, kamu tengok di mana kedudukan organ ini dalam sistem respirasi. Okey, dia nak cakap kat sini, tar rokok bila kita sedut, dia akan melekat dan dia akan bunuh sel yang ada dekat laluan pernafasan kita. Itu yang buruknya tar rokok, yang tak berfaedahnya tar rokok. Jadi tar rokok ini juga menambahkan pengeluaran mukus dan penghasilan kehak di dalam peparu. Sebab tu, kalau kamu tengok perokok, biasanya dia akan batuk-batuk. Kan? Batuk yang ada kahak. Sebab tar rokok ini, dia akan menambahkan pengeluaran kahak, pengeluaran mukus, penghasilan kahak. Okay? Tar rokok adalah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser peparu. So, hati-hati dengan tar rokok ini. Okey, tar rokok dan tar yang digunakan untuk membuat jalan raya adalah bahan yang berlainan. Tar rokok lazimnya ditandakan sebagai tar yang merupakan akronim bagi Total Aerosol Residue yang bermaksud jumlah sisa aerosol. Kamu kalau kamu hisap rokok, ada sisa aerosol dalam tu. Sisa. Biasanya sisa ni yang orang nak buang kan? Kenapa kamu nak ambil? Contohnya. Okay. So, jauhilah rokok. Okay.
Seterusnya, selain daripada tar, ada pelbagai lagi bahan berbahaya yang terdapat dalam asap rokok. Contohnya, kadmium, stearik, toluena, nikotin, amonia, aseton, metanol, cyanida, arsenik, metana, karbon monoksida, butana. Dalam sebatang rokok ni kaya dengan bahan-bahan yang tidak memberi manfaat kepada badan. Okey, so sekali lagi cikgu ingatkan, jauhi rokok. Okey, seterusnya kita tengok pula karbon monoksida. Karbon monoksida lazimnya ditemukan dalam asap rokok dan asap egzos kenderaan bermotor. Karbon monoksida adalah gas tanpa warna dan tidak berbau. Okay? Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin. Okey. Kalau kamu tengok sebelum ni, minggu lepas cikgu cakap hemoglobin Hb dia akan bergabung dengan oksigen, kan? Sebab hemoglobin ni akan bawa oksigen. Jadi bila sampai ke sel yang tak cukup oksigen, okay, hemoglobin ni akan lepaskan oksigen pergi ke sel yang tak cukup oksigen tadi. Okay, kamu bayangkan bila kamu udara sedutan kamu itu banyak karbon monoksida. Okey, jadi oksigen dia tak bergabung dengan hemoglobin. Sebaliknya karbon monoksida yang bergabung dengan hemoglobin yang membentuk karboksihemoglobin. Jadi ini menyebabkan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan berkurang. Sepatutnya dalam badan kita nak oksigen, kan? Tapi sebab karbon monoksida yang bergabung dengan hemoglobin tadi, karbon monoksida CO. Jadi oksigen dalam badan akan berkurang. Okey? So, bila kandungan oksigen berkurang, akibat daripada kekurangan ini, sel badan tak dapat nak hasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui respirasi sel. Okey, bila oksigen tak cukup nak melalui proses tak cukup nak menjalani proses respirasi sel. Respirasi sel ni dia akan hasilkan tenaga. Bermaksud bila respirasi sel tak boleh nak berjalan dengan lancar, kan, sebab kurang oksigen, jadi kita pun akan kurang penghasilan tenaga. Okey. Seterusnya, yang ketiga, yang pertama tadi kita tengok tar, kemudian yang kedua kita tengok karbon monoksida, yang ketiga kita tengok pula sulfur dioksida. Okay. Sulfur dioksida yang dibebaskan ke udara biasanya dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa. So, sulfur dioksida ialah gas tanpa warna juga dengan bau yang menyesakkan. Okey, bau sulfur macam kalau kamu pernah bau belerang, kan, yang warna kuning tu. Okay, lebih kurang menyesakkan bau dia. So, gas ini merengsa laluan pernafasan, menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan juga kanser peparu. Bahaya sulfur dioksida ini. Okay. Seterusnya, jerebu, debu dan debunga. Jerebu, debu dan debunga merupakan zarah pepejal yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara. Okay. So, asap daripada egzos kenderaan
Pembakaran terbuka dan kebakaran hutan menghasilkan jerebu dan debu. Okay, jerebu debu tak ada masalah lah. Kita dah biasa dah kan. Okey. Debunga yang dibebaskan oleh enter ke dalam udara boleh dibawa oleh angin ke suatu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah. Okay. Jerebu, debu dan debunga ini merengsa sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratory seperti asma. Okay. Jerebu, debu dan juga debunga. Okey. Seterusnya, indeks pencemaran udara IPU. Yang ni bacaan IPU ni kalau musim jerebu kan. Hari-hari update dekat TV kan. Berapa bacaan IPU. Berapa tahap yang tidak sihat, tahap berbahaya, tahap sihat dan sebagainya. Okey. Pada 23 Jun 2013, IPU di Muar Johor telah meningkat bacaan ke 746 pada 7 pagi yang jauh melebihi julat minimum tahap berbahaya iaitu 300. Okey, ni tahun 2013 lah. Jadi, hal ini menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di Muar dan Ledang yang kemudiannya ditarik balik pada 25 Jun sebab tahap bahaya dia 300. Tapi dekat Muar pada waktu itu 746. So, lalu kerajaan mengisytiharkan darurat 2 hari lah. Okay. So, bila bacaan IPU dah kembali ke normal, so tak ada dah lah darurat. Okay, itu IPU jerebu kan. Okay, kalau tadi kita tengok beberapa bahan yang menyebabkan sistem respirasi kita terjejas, sekarang kita tengok penyakit respiratory dalam penyakit respiratory dan simptomnya. Apa tandanya? Okey. Pertama, penyakit asma. Asma dirangsang oleh kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok dan asap daripada egsos kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Simptom asma termasuk sesak nafas, semput dan batuk. Biasanya dia bermula dengan batuk. Okay? Kemudian semput, sesak nafas. Tu kena bantuan oksigen. Okay? So bahaya benda ni kalau orang yang ada sejarah sakit asma ini, dia kena berhati-hati. Okay? So kalau dia rasa mula batuk, mula nak semput tu, pergilah dapatkan rawatan. Okay? Ini adalah oksigen lah. Ini sedut kahak. Okay. Orang yang ada penyakit sakit asma biasanya dia ada satu benda yang ni untuk penyedut. Okey, penyakit respiratory yang kedua adalah bronkitis. Okay, bronkitis adalah radang bronkius. Okey, bronkitis adalah radang pada bronkius yang disebabkan oleh tar dan bahan perengsa dalam asap rokok. Okey. Radang ni macam radang lah kemerah-merahan macam tu kan. Okay. Simptom bronkitis termasuklah batuk yang berterusan, tercungap-cungap dan tidak dapat tidur. Okey. Itu adalah simptom bronkitis. Okay. Biasanya kalau batuk, dia biasanya dikaitkan dengan masalah sistem respirasi. Okay. Inilah batuk kan. Ini normal bronchus. Ini adalah tak normal lah. Penyakit bronkitis dia macam ada mucus. Okay. Next, emphysema. Emphysema ialah keadaan alveolus di dalam peparu yang dirosakkan oleh bahan yang berbahaya dalam udara seperti
perengsa dalam asap rokok. Kalau tadi dia bronchus kan, emphysema ini adalah alveolus. Okay. Alveolus yang rosak disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya ini. Okay. Simptom emphysema termasuklah sesak nafas, sakit ketika bernafas dan rasa letih biarpun hanya melakukan kerja ringan. Maksudnya cepat letih. Berjalan sekejap je dah letih kan. So, itu ada kaitan dengan mungkin. Ada juga sebab lain tapi mungkin berkaitan dengan penyakit emphysema. Okay, penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi lah. Okay. Pesakit emphysema tidak dapat dirawat tetapi simptom penyakit ini boleh dikawal. Maksudnya sebelum maksudnya kalau kita dah rasa sakit, kita dekat bernafas, mula sesak-sesak nafas, so kita boleh cool down. Rehat dulu. Kita rasa penat, kita rehat dulu. Maksudnya kita kawal simptom tersebut. Okay. Ini adalah normal alveolus. Ini adalah alveolus yang mempunyai penyakit emphysema. Okay. Dia ada mucus yang berlebihan. Okay. Seterusnya, kanser peparu. Kanser peparu disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser yang dikenali sebagai karsinogen. Bahan kimia ini disedut semasa bernafas. Okay. Disebabkan oleh sedutan yang berpanjangan. Maksudnya untuk tempoh masa yang lama. Bukan hari ini sedut, esok dah dapat kanser. Bukan. Dia dalam tempoh yang lama. So, asap rokok yang mengandungi pelbagai karsinogen, contohnya tar, boleh menyebabkan kanser peparu. Simptom kanser peparu termasuklah batuk berterusan, antaranya juga kahak berdarah dan rasa sakit semasa bernafas. Itu adalah simptom kanser peparu. Na'udzubillah kan. Okay. So, sama-sama kita jaga kesihatan, kita cuba cari udara yang segar, udara yang bersih seboleh mungkin. Kita elakkan daripada menyedut karsinogen, menyedut bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya daripada asap rokok. Okey? So, sampai di situ sahaja. Kita sambung dengan subtopik seterusnya nanti. Terima kasih.